ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan pengenalan kepada kanun jenayah syar'iyah, iaitu pelaksanaan hukuman, ya. Pelaksanaan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta'zir. Bahagian yang keempat iaitu berkenaan dengan hukuman ta'zir. Hakim mempunyai kuasa penuh secara mutlak menentukan dan memilih mana-mana hukuman yang sesuai dan munasabah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah tadi, ya. Mana-mana hukuman untuk ta'zir, hakim mempunyai kebebasan. Maknanya hakim berijtihad menggunakan kepandaian, ilmu yang ada padanya untuk menentukan hukuman bagi kesalahan ta'zir. Walau bagaimanapun dalam zaman moden ini, ya, zaman moden ini kedudukan hakim itu tertakluk kepada hakim yang lebih besar. Dia ada hakim, dia ada ketua hakim, ya. Dan bahkan dia tertakluk kepada pembuat undang-undang, iaitu hukum yang sudah ditakninkan, yang sudah dikodifikasikan, yang telah dijadikan sebagai undang-undang. Dengan erti kata di sana ada, di dalam bahasa undang-undangnya dia panggil jurisdiction, bidang kuasa, ya, bidang kuasa. Dia ada bidang kuasa membicarakan, bidang kuasa menghukum. Dia ada dua jenis, lebih kurang lah, secara ringkasnya, bidang kuasa membicarakan dan bidang kuasa menghukum, ya. Jadi kalau kita lihat contoh sebagai contoh saja, dalam mahkamah syariah, perkara yang berkaitan dengan cerai, dia dibuat di mahkamah rendah syariah. Perkara yang berkaitan dengan hadanah, penjagaan anak, dibuat di mahkamah tinggi syariah. Maknanya itu bidang kuasa. Jadi mahkamah rendah syariah tak bolehlah bicara kes hadanah, penjagaan anak, ya, sebab dia telah diberi kepada mahkamah tinggi syariah, dia kuasa. Itu dalam bab undang-undang keluarga. Begitu juga undang-undang jenayah, ya, undang-undang jenayah dari segi bidang kuasa membicarakan. Dan yang penting di sini, sebab kita bercakap berkenaan dengan pelaksanaan hukuman, maknanya bidang kuasa menghukum, ya, bidang kuasa menghukum. Dengan keadaan yang ada pada kita sekarang ini, mahkamah syariah hanya berbidang kuasa menghukum sekadar 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Tak boleh lebih daripada itu, ya. 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Tadi kita kata kalau ta'zir bebas. Tak bebas, dia ada limitation, dia ada had dia, untuk kedudukan negara kita sekarang lah, ya. Tapi secara kita katakan berdasarkan kepada perkembangan undang-undang dan kita katakan keberkesanan pelaksanaan hukuman berdasarkan kepada ijtihad ahlul hilli wal aqdi, iaitu sebab di sana ada satu jawatan kuasa yang kita katakan
yang berkaitan dengan undang-undang, mereka telah memutuskan bidang kuasa ya. Tadi bidang kuasa yang ada sekarang ini itu dalam negara kita 356, kita tahu 356. Tapi kalaupun kita kembali kepada syariah seluruhnya, pembuat undang-undang iaitu kerajaan lah kita katakan, melalui legislative body ataupun badan perundangan yang membuat undang-undang, dia boleh menentukan sejauh mana limitation yang ada. Bahkan secara syarak sekalipun, dalam mazhab Syafi'i contohnya, hukuman sebat bagi kesalahan ta'zir adalah tidak boleh melebihi 10 sebatan. Dalam mazhab Syafi'i, ta'zir, hukuman sebat dia tak boleh lebih pada 10 sebat ya. Tapi di sana ada mazhab, ada ulama yang memberi pandangan tidak ada had. Itu had. Jadi apabila berlaku perselisihan begini, maka bagi menentukan had sebenarnya, maka kita katakan golongan yang buat undang-undang tadi, legislative body ataupun badan perundangan lah yang akan buat undang-undang. Dan dia mengikat, ketika itu hakim tak boleh berijtihad dengan menggunakan pandangan selain daripada apa yang telah dihadkan oleh pemerintah. Apabila ia tidak bercanggah dengan syarak lah, tidak bercanggah syarak, kita kata bercanggah syarak. Dalam keadaan sekarang, kalau kita katakan undang-undang kita memanglah tak selari dengan syarak, dan hakim dalam menjatuhkannya dia terpaksa juga ikut, sebagaimana saya sebutkan contoh sebelum ini ya, di mana pada tahun 80-an terdapat seorang perempuan di Johor ditangkap kerana berzina, dan dia kata kepada hakim, saya nak supaya saya dihukum menurut hukum Al-Quran. Zina ni bukan jenayah ta'zir, dia jenayah hudud. Tapi bidang kuasa yang 356 tu, itu bidang kuasa ta'zir. Sebenarnya paling ikutnya ta'zir. Boleh ke hukuman hudud tukar jadi ta'zir? Tak boleh. Kita dah sebut dah, hudud adalah hak Allah yang ditentukan dalam Al-Quran, dalam hadis, kesalahan, hukuman dan pembuktian dia juga ditentukan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zina 4 orang saksi tak boleh kurang. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. An-Nur ayat 4, Allah Ta'ala kata orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang suci dengan tuduhan zina, kenalah bawa 4 saksi. Kalau tak boleh, disebat 80 sebat. Disebabkan dia tuduh tadi tanpa 4 orang saksi, disebat dengan sebatan 80 sebat. Tengok, dia ada kesan yang lain. Jadi hakim pada ketika itu dia membacakan ayat Allah, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, ya, surah An-Nur ayat 2. Kemudian dia juga membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah baca sebelum ini, iaitu khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu miyah wa nafju sanah wa thaybu bil thaybi jaldu miyah war rajmu. Ya. Kalau dalam ayat surah An-Nur ayat 2 tadi, Allah Ta'ala berfirman, dan penzina perempuan serta penzina lelaki disebat dengan 100 sebat setiap seorang. Hukuman bagi zina ghairu muhsan, zina yang orang belum berkahwin. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kita dah baca hadis ni, ringkasnya ialah orang yang berzina itu kalau anak dara dengan teruna, anak dara dia kena 100 sebatan dan buang negeri setahun. Begitu juga kalau teruna,
Yang berzina itu teruna. Ya, maka dia disebat dengan 100 sebat dan dibuang negeri setahun. Okey. Tetapi kalau yang berzina itu adalah janda ataupun duda, ataupun dengan kata lainnya orang yang telah berkahwin dan merasai persetubuhan yang halal, dipanggil zina muhsan, maka disebat jaldu mi'ah, sebat 100, warrajmu, dan direjam sampai mati. Boleh tak hukuman lain? Tak boleh. Sebab itu setengah-setengah wording perkataan dalam enactment kesalahan jenayah syariah itu diubah kepada percubaan persetubuhan haram. Ya, macam tu. Dia tak boleh sebut zina. Sebab kalau sebut zina memang hukuman dia itu tadi. Kalau kita kata lain, syirik tu. Syirik ataupun murtad. Boleh bawa murtad. Kita kata, Allah Ta'ala kata hukuman zina rejam bagi orang yang sudah berkahwin. Kita kata tak, hukuman dia 3 tahun penjara, RM5,000 dan sebatan. Tidak, murtad tu, lawan Tuhan. Tak boleh. Tapi kalau kita kata kita tuduh dia dengan kesalahan percubaan zina, percubaan persetubuhan haram, dia dah jadi lain. Hukuman bagi percubaan persetubuhan haram adalah 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Tak ada masalah macam tu. Tapi elemennya tadi itu macam mana? Kalau betul dia berzina macam mana? Bukti cukup macam mana? Itulah persoalan yang sukar dijawab, melainkan legislative body, iaitu badan perundangan yang diberi kuasa membuat undang-undang, dia buat undang-undang begitu, iaitu tunduk kepada syarak, maknanya at-taqnin asy-syariah, ya, codification of syariah law, ya, memperuntukkan undang-undang syariah itu betul-betul menjadi undang-undang, baru boleh dilaksanakan. Sebab kalau dalam keadaan tak ada undang-undang, hakim berani buat, jadi chaos, jadi masalah pula. Bahkan undang-undang yang ada nak buat pun timbul masalah. Hari tu satu kes pada tahun, dalam 3 tahun atau berapa tahun yang lepas lah, 2 orang perempuan melakukan kesalahan musahaqah. Musahaqah ni gay woman, perempuan sama perempuan bergesel-gesel, bercium-cium dalam kereta, kena tangkap, dijatuhkan oleh hakim mahkamah syariah dengan 6 sebatan. Satu, Malaysia kecoh, tak patut dijatuhkan hukuman sebat ke atas perempuan. Dah timbul kecoh pula. Itu ada kalau buat lebih pada hukuman tu lagi teruk lah. Kalau ada itu ada dalam enactment, ada dalam jurisdiction bidang kuasa. Bidang kuasanya ialah 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Sebelum daripada itu pula, sebelum dulu itu, kes perempuan minum arak juga nak dijatuhkan hukuman sebat. Riuh juga satu Malaya, riuh tak patut sebab perempuan. Kalau 100 kalau minum arak 40 sebatan lagi teruklah, ikut hukum syarak 40 sebatan. Ya, jalada Rasulullah 40. Rasulullah sebab orang minum arak 40. Wa jalada Abu Bakar 40. Abu Bakar juga menyebab 40. Wa jalada Umar 80 jaldah, 80 sebatan saya Umar sebab. Kalau sebab 40 bising, lagi bising. Kalau 80, agaknya kiamat agaknya.
Kiamat agaknya orang marah. Ikut orang marah lah. Okey, itu kita tengok dari segi realitinya mahkamah syariah yang ada hari ini, bidang kuasa hukuman jenayahnya tidak boleh lebih daripada 356, iaitu boleh dikategorikan sebagai hukuman yang duduk di bawah bidang kuasa ta'zir. Duduk bawah bidang kuasa ta'zir. Sebab tidak ada satu hukuman hudud yang begitu. Tak ada. Tak ada hukuman hudud 356, tak ada. 3 tahun penjara, 5,000 ringgit dan sebatan, tak ada. Hudud paling ringan ialah 40 sebatan. 6, jauh, far, very far away, sangat jauh. Sangat jauh beza 6 dengan 40. Jauh sangat. Zina pula 100, lagi jauh. Jadi kita boleh katakan tadi takzir, tapi kita tak boleh kategorikan undang-undang yang kesalahannya adalah kesalahan hudud sebagai takzir. Jadi mesti yang takzir lah. Contohnya yang kita sebut tadi ialah musahaqah, lesbian, hukuman dia memang takzir. Tetapi kalau sodomize ataupun liwat, dalam mazhab Syafi'i dia adalah zina. Dalam mazhab Hanafi dia adalah ta'zir. Kalau zina dalam mazhab Syafi'i, hukumannya sama juga dengan zina, iaitu kalau dia seorang yang belum berkahwin 100 sebat. Kalau dia orang yang sudah berkahwin, rejam. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, hukuman dia adalah bunuh. Orang yang meliwat hukumannya adalah bunuh. Takzir tapi bunuh. Sebab dia tak sama dengan hudud. Hudud tak boleh tukar, tak boleh pindah hukum. Tapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila didapati seseorang itu melakukan liwat, bunuhlah yang di atas dan bunuhlah yang di bawah. Orang yang buat liwat tu kena bunuh. Sesiapa yang didapati melakukan aktiviti kaum Lut, hendaklah dibunuh yang di atas dan yang di bawah. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh. Jadi kalau zina, rejam hanya yang dah berkahwin, tapi belum kahwin tak. Tapi dalam kes liwat, tak kira kahwin ke tak kahwin ke, ikut mazhab Hanafi adalah hukuman bunuh. Tapi ta'zir. Ta'zir. Okey. Jadi walau bagaimanapun, tetap hakim, qadi. Kalau kita sebut qadi itu maknanya hakim lah, bukan qadi hari ni. Qadi hari ni dia tak duduk di mahkamah syariah. Qadi hari ni dia duduk di bahagian nikah kahwin. Qadi hari ni orang faham hak nikah kahwin, ya. Tapi hak tu dia panggil hakim mahkamah syariah. Padahal qadi itu, qada maknanya orang yang memutuskan hukuman. Qadi. Jadi kalau qadi dia menjatuhkan hukuman, bukan dia juru kahwin, juru nikah, bukan. Ya, okey. Tapi tak apa, kalau kita katakan tadi hakim, tetap juga dalam ta'zir ini mempunyai bidang kuasa menghukum itu berdasarkan kepada kita katakan budi bicara, discretionary power, ya? Bidang kuasa pertimbangan. Pertimbangan macam mana? Sampaikan kepada pembuktian pun dia bergantung kepada pertimbangan. Mana-mana kesalahan yang pada pandangan hakim itu mempunyai berat
berlakunya ia, benda tu berat betul daripada tak betul, maka dia boleh jatuhkan hukuman. Dia panggil apa tu, kalau dalam hukuman yang seperti zina, dia mesti proof dia adalah beyond shadow of doubt, memang sangat tinggi, ya, melampaui bayang keraguan, ya. Tapi untuk dalam kes ta'zir ini, dia hanya berdasarkan kepada dalam masalah kita katakan probabilities dia berat sikit jadi, boleh. Dan dia boleh bergantung kepada bukti-bukti yang walaupun tidak diterima dalam hudud. Dalam hudud tak boleh video, tapi dalam ta'zir boleh. Dalam hudud tak boleh guna gambar, dalam ta'zir boleh. Dalam hudud tak boleh guna DNA, dalam ta'zir boleh guna DNA. Bahkan penyaksian seorang pun boleh dipakai. Kalau hakim mendapati cerita itu ada weightage, ada berat nampak betul, boleh dihukum. Sebab itu hukuman dia pula hakim boleh jatuhkan serendah-rendah hukuman seumpamanya memberi amaran, ataupun hukuman kalau hari ni yang famousnya ialah kerja sosial, kebajikan, kerja kebajikan, dia panggil apa, khidmat masyarakat. Okey, basuh masjid sebulan, basuh masjid sebulan, mak pergi masak, tak kisahlah, tapi hukumannya adalah begitu. Maknanya hukuman taklah berat. Sebab itu dia punya pembuktian pun ringan. Suatu hukuman tu berat ringan dia bergantung kepada pembuktian. Kalau benda tu berat, pembuktian dia lagi berat. Tapi apabila tu ringan, pembuktiannya pun ringan, ya. Dan dalam kes ini hakim boleh juga, kalau kesan daripada kejahatan itu tak berat, boleh juga kita katakan tadi memaafkan atau beri hukuman yang ringan. Tapi kalau kesalahan tadi itu memberi kesan yang besar kepada masyarakat, boleh dia jatuhkan hukuman yang berat. Penjara, mungkin lama penjara dia, ya. Antara contoh penjara yang lama, ya, ialah orang yang kita katakan tadi mencuri hudud ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Tapi potong tangan tu untuk kali pertama dan kali kedua. Kali ketiga tak potong dah. Kalau menurut Sayyidina Ali, kali ketiga tak boleh potong dah. Orang yang mencuri kali pertama dipotong tangan kanan, mencuri kali kedua dipotong kaki kiri, mencuri kali ketiga dipenjarakan sehingga dia didapati insaf. Kalau setahun, kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, bergantung kepada hakim tadilah. Dan orang kata komunikasi di antara penjara dengan hakim, macam dipanggil apa tu, macam probation jugalah, macam probation. Macam mana ni? Penjara pun datang beritahu laporan, sepanjang ni nampak dia tak rimus, tak nampak bertaubat pun, tak nampak, tambah macam itulah. Boleh jadi begitu. Kata Sayyidina Ali, apabila orang nak jatuhkan hukuman potong tangan kiri, tangan kanan dah potong, kaki kiri dah potong, nak potong pula tangan kiri,
Dia kata aku malu kepada Allah apabila orang ni dia nak makan tak boleh guna dah, tak ada benda nak makan. Nak makan macam mana? Aku malu pada Allah. Sebab itu Sayyidina Ali menghukumkan penjara. Jadi penjara tu apa sebenarnya? Hudud potong tangan curi. Ta'zir lah. Sebab dia dah banyak kali berlaku. Ya? Okey. Walaupun di sana ada ulama yang menyatakan, ni kita ambil Sayyidina Ali kata tadi, tapi kalau ada ulama lain pula kata hukumannya adalah bunuh. Kalau curi dapat 3 kali, hukuman bunuh. Sebab apa? Ni memang nak lawan Tuhan ni. Bukan lagi jahat nak apa, ni nak lawan Tuhan. Dah bagi potong tangan, dah bagi potong kaki, masih lagi curi. Ni macam nak lawan Tuhan, nak berontok lawan Tuhan. Lawan Tuhan maknanya macam murtad lah. Kehukumannya bunuh. Kata seorang ulama, bunuh kalau mencuri sampai 3 kali. Okey. Jadi macam mana nak jatuhkan hukuman tadi? Dia berdasarkan kepada legislative body, iaitu badan perundangan. Apa yang dia nak jadikan undang-undang. Kemudian hakim pula dia gunakan, kalau dah ada, sebab tu kadang-kadang mahkamah tu dia tetapkan untuk ni antara 1,000 ataupun 3,000, tidak lebih daripada 3,000. Kalau dia kata tidak lebih daripada 3,000, maknanya discretionary power, kuasa pertimbangan hakim, tidak lebih pada 3,000, maksimum 3,000. Tak boleh sampai 3,000, maknanya tak lebih daripada 3,000. 3,000 last maksimum. Jadi hakim kata 2,000. Tapi dia kata tak kurang daripada 3,000. 3,000 ke atas. Ataupun fix, hendaklah dijatuhkan hukuman sebanyak denda sebanyak 3,000. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Maknanya tak ada discretionary, tak ada pertimbangan, kuasa pertimbangan. Okey, satu benda yang penting yang kita kena tahu, bahawa hukuman ta'zir boleh menggantikan hukuman hudud dalam kesalahan yang tidak boleh dibuktikan mencukupi syarat-syarat dia. Maksudnya mencuri-curi, tapi syarat dia mestilah nisab. Cukup. Nisab tu maknanya timbangan barang. Timbangan barang ataupun nilai barang. Nilai barang untuk jatuhkan hukuman hudud mencuri ialah lebih kurang 5 gram. 1 dinar. 1 dinar zaman Nabi dulu berat dia lebih kurang 5 gram emas. Emas 5 gram. Kalau dia curi sekadar nilai 1 gram emas, tak boleh potong tangan. Walaupun dia betul-betul mencuri, syarat dia tak cukup. Ataupun ada pula mencuri tu, kalau nanti kita belajar nanti yang lagi detail, orang yang mencuri kurma di pokok dengan orang yang mencuri kurma dalam karung, dengan orang yang mencuri kurma yang dikeringkan di hamparan, lain hukuman dia. Lain hukuman dia. Yang curi dalam karung yang duduk dalam stor, itu kena hukum potong tangan kalau mencukupi 5 gram tadi. Barulah hukum. Jadi kalau tak cukup, rendah hukuman, namanya ta'zir. Ya, ta'zir. Okey, mesana ke hudud itu boleh, ya. Jika keterangan tidak memenuhi syarat. Yang kedua pula keterangan. Ya, seperti apabila saksi menarik balik keterangan mereka, atau kerana yang tertuduh itu telah menarik balik ikrarnya, atau kerana yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan itu boleh didakwa di bawah kesalahan hudud, maka kes itu yang tertuduh boleh dikenakan hukuman ta'zir. Kalau dia dibawa di bawah hukuman hudud, tiba-tiba tak cukup syarat, apa-apa syarat yang kita kata tadi, termasuk pembuktian dan sebagainya, boleh, bukan wajib, ya, boleh, ya, ataupun boleh saja dilepaskan. Tengok keadaan lah. Jadi apabila ta'zir tu, dia kena tengok kepada probabilities dia, kemungkinan dia, berat jadi ke berat tak jadi. Kalau berat jadi, tapi disebabkan tak cukup pembuktian tadi, dia kena hukuman ta'zir. Ta'zir. Okey.
Okey, itulah mukaddimah berkenaan dengan kanun jenayah syariah, ya. Dan kita akan masuk kepada bab utama dalam kanun jenayah syariah, iaitu bahagian pertama dalam bab yang utama inilah hudud, kesalahan hudud, ya. Kesalahan hudud ini ada ulama kata 7. Jumhur kata 7 kesalahan hudud. Tapi menurut Al-Mawardi, ya, dia kata hanya 4 saja kesalahan hudud. Al-Mawardi ni mazhab Syafi'i, ya, dia kata 4 je, ya. Dalam ahkam as-sultaniyah Al-Mawardi dia kata ada 4 kesalahan hudud. Tapi kita ambil jumhurnya 7 kesalahan hudud. Ada yang kata 5 kesalahan hudud. Dan ini pula sama seperti saya katakan tadi, kalau dalam negara kita melaksanakan hukuman hudud sekalipun, maka terpulang kepada legislative body, badan perundangan. Dia nak pakai 4 ke, nak pakai 5 ke, nak pakai 6 ke, nak pakai 7 ke, bahkan kalau nak pakai 8 pun ada pandangan yang kata 8. Tapi kalau 9 tak boleh, itu lebih. Kadok. Kalau 3 itu kurang pun tak boleh juga. Mestilah memenuhi, kita katakan ijtihad para ulama yang mengatakan hukuman hudud itu paling minimanya adalah 4, ya. Tapi yang kita bincang ialah sebanyak 7, iaitu zina, qadhaf, iaitu tuduhan zina, qadhaf tuduhan zina saja. Sebab ada lagi qadhaf tuduhan bukan zina, tuduhan mencuri. Itu dia tak termasuk qadhaf hudud, ya. Qadhaf hudud ni hanya tuduhan berzina saja, ya. Okey. Dan yang ketiga minum arak, yang keempat mencuri, yang keenam hirabah, yang kelima hirabah, yang keenam murtad, yang ketujuh ialah burah penderhakaan. 6 murtad, iaitu keluar daripada agama Islam, ya. Yang kelima tadi hirabah, itu terjemahan mudahnya ialah rompakan, tapi sebenarnya dia lebih luas daripada rompakan. Okey, inilah kesalahan hudud yang kita akan bincangkan. Dan zina sebagai kesalahan utama dalam kesalahan hudud. Sebab apa kita kata utama? Sebab beban pembuktian dia adalah sangat berat. Jadi kalau kita kategorikan berdasarkan kepada pembuktian, beban untuk membuktikan zina lah yang paling berat sekali. Bunuh perlu 2 orang saksi pun dah cukup dah bunuh, tak perlu 4 saksi. Tapi zina kena 4 saksi. Sebab dalam Islam zina ni dia bukan kata apa, tapi sebab dia kesan dia itu, kalau tuduhan itu tak betul, cemar dia tu lebih. Dan dia pula boleh mengakibatkan kesusahan kepada bukan setakat orang yang dituduh berzina itu, tetapi kepada keluarga dan sebagainya. Kalau contohnya kesalahan bunuh ni, dia hanya melibatkan yang pembunuh itu dari sudut maruahnya, dia orang tak itulah. Tapi kalau zina tadi, kalau perempuan itu pula mengandung dan sebagainya, dia ada kesan-kesan yang lain. Sebab itu berat pembuktian dia, paling berat iaitu 4 orang saksi. 4 orang saksi. Jadi bila kita kata zina, apa dia kesalahan zina? Zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah. Dah masuk belum? Belum kan? Okey, lagi 3 minit. Okey. Jadi
persetubuhan seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak, dan kedua-duanya orang yang mukallaf, dan persetubuhan itu tidaklah termasuk wati syubhah. Nak kena faham apa itu wati syubhah. Wati syubhah ialah persetubuhan syubhah. Persetubuhan syubhah tidak boleh dihukum sebagai zina. Contohnya orang yang berkahwin tapi perkahwinannya tidak sah benarnya, rosak syarat-syarat ataupun rukun-rukun dia, dalam keadaan dia yakin bahawa perkahwinan sah lalu dia melakukan persetubuhan, maka itu dipanggil wati syubhah. Ya. Boleh jadi dia sebenarnya tak boleh kahwin, tapi disebabkan tak tahu dah lepas kahwin, baru dah lepas beranak ataupun apa, baru tahu sebenarnya ni orang yang haram dikahwini, maka terfaraklah perkahwinannya. Persetubuhan yang berlaku itu dipanggil wati syubhah. Dalam wati syubhah, anak dibinkan kepada bapa. Dibin pada bapa. Dalam zina, anak tidak boleh dibinkan kepada bapa. Itu beza. Wati syubhah boleh dibinkan kepada bapa. Layaklah dia menerima faraid, harta pusaka. Tapi kalau dalam zina, biological son atau biological children tak boleh terima faraid, harta pusaka. Walaupun darahnya betul, tapi dari segi syarak dia tidak diiktiraf sebagai anak. Wallahu ta'ala ala. InsyaAllah kita sambung pada kali akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, sama-sama kita beristighfar di atas kelemahan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di farqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.